Dalam kita nak menentukan waris siapa yang layak, dia sebenarnya kaedah dalam membicarakan pusaka ni dia kena lihat siapa di kalangan waris faraid kita, waris asas faraid kita siapa. Di sini yang kita kena tahu waris asas faraid kita. Sebagai contoh, apabila berlaku kematian, si mati itu ada ayah yang masih hidup, ada ibu yang masih hidup, kemudian dia ada isteri, kemudian dia ada anak lelaki dan anak perempuan. Maka siapakah layak untuk mohon bicara pusaka? Maka di kalangan semua waris ni siapa-siapa boleh mohon. Dia bukan kira abang yang sulung ke dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa macam aku abang yang sulung, aku yang kena mohon dan sebagainya kan. Ataupun oleh kerana aku ni orang yang tengah-tengah, aku yang kena mohon. Ataupun aku waris lelaki, aku kena mohon. Waris perempuan tak boleh mohon. Sebab tu kita kena tengok waris faraid tu siapa yang ada berkepentingan terhadap harta tersebut, harta si mati. Yang ni kita kena faham. Bila kalau kita masing-masing melepas tangan, kata tak apalah abang long lah yang buat, ni jadi masalah. Dia melepaskan tangan ataupun dia sebenarnya dia bukan lepas tangan, dia macam mana? Dia malah nak ambil berat sebenarnya, ataupun dia tak nak keluar modal. Dia mesti akan fikir kalau aku nak pergi pejabat pusaka, dia tak nak berkorban. Dia akan fikir kalau aku keluar duit, kalau aku pergi mohon bicara mesti aku kena keluar duit dulu. Lepas tu nak pergi bicara, nak pergi pejabat tanah, kalau katalah laluan highway, tol dan sebagainya, tu semua pakai duit. Bukan kita pakai kereta terbang. Semua pakai minyak dan sebagainya. Nak jumpa saudara mara, waris-waris dan sebagainya, nak bincang cara baik, itu semua melibatkan kos. Bukan maksudnya kita jumpa saudara mara bagi duit. Tak. Kita nak perjalanan tu. Kena pula kita duduk KL, ada saudara yang duduk Pahang, ada yang duduk kat Kelantan, ada duduk yang dekat Terengganu. Nak jumpa sekali tu bukannya boleh kumpul sekali. Kadang-kadang kita kena pergi ziarah satu ke rumah. Maka di situlah kadang-kadang waris dilepas tangan. Sebab tu bila ditanya siapa yang berhak, siapa yang layak, waris-waris yang saya sebut tadi, waris asas faraid itu yang saya sebutkan tadi, itulah yang layak. Boleh dimohon. Maknanya orang yang ada kepentingan terhadap harta tersebut. Sebab tu bila kita belajar faraid, kita dah tahu waris siapa. Siapa yang berhak. Jangan kita kata disebabkan dia tak ada anak lelaki, aku sebagai pakcik, aku menguasai seluruh harta. Tak betul. Dia selalu, kadang-kadang orang kita berfahaman begitu. Kadang-kadang pakcik tu Ustaz, bukannya, kadang-kadang dia pun belum tentu ada bahagian ni Ustaz. Ya, betul. Ataupun bahagian ni sikit je. Sikit je. Nampak tapi sikit. Betul. Sebab tu kadang-kadang bila ada kes-kes melibatkan pengiraan ni, saya kadang buatlah contoh kiraan. Ada satu kes bila kematian tu ada seorang isteri, 2 orang perempuan, 2 orang anak perempuan, dan dia ada 5 orang adik-beradik pakcik yang masih hidup. Bila kita buat kiraan kes tu, dia kata, "Ustaz, saya ni pakcik, kira waris lelaki ni kira dapat lebih lah." Saya kata, "Belum tentu lagi." Bila kita kira-kira, bahagian yang pakcik tu lebih sikit daripada anak saudara perempuan. Dia macam tak puas hati. Dia kata apa? "Ustaz, betul ke Ustaz kira ni?" Kita dalam hati dah lah, hang tanya aku, betul hang tanya betul tak betul? Kalau ikutkan nak pang tapi kita dah lah banyak kerja. Lepas tu bila kita tolong kira kan, dia kata macam boleh ke? Betul ke Ustaz? Saya senangnya, kalau ada persoalan macam tu, saya kata, kalau Tuan Haji tak percaya, pergi ke mahkamah syariah, buatlah perintah faraid, dapatkan sijil perintah faraid. Kita cakap elok kan, Haji pergilah ke pejabat mahkamah, pergi mohon, kita sebutlah baik-baik, takkan kita nak marah-marah kan. Tapi kita dah kira, bila orang dah tanya kepada kita dah kira, dah tunjuk kaedah kiraan, siapa yang berhak dan sebagainya, itulah hak dia. Ni kadang-kadang kefahaman masyarakat kita beranggapan bahawa bila je berlaku kematian, tak ada waris lelaki, dia sebagai pakcik waris lelaki seolah-olah bahagian dia lebih. Ni kesilapan masyarakat kita. Sebab dia nampak mungkin tak ada waris-waris yang lain. Ya. Dia pakcik biasanya. Ya. Betul. Dialah yang menguasai. Ah. Sebab tu kadang-kadang kita jangan duk fikir macam tu. Kan sebelum ni saya pernah cerita riwayat kisah antara sebab turunnya ayat pewarisan surah An-Nisa ayat 11-12. Kisahnya ketika mana para sahabat ni sedang berperang Uhud, ada yang mati syahid. Bila mati syahid, ada seorang balu yang dia ada seorang isteri dan 2 orang anak perempuan. Kemudian dia ada tinggalkan harta, si mati ni, syahid sahabat Nabi ni ada tinggalkan harta. Maka pakcik sebelah adik-beradik si mati ni, maknanya yang telah syahid ini, dia pergi menguasai seluruh harta tersebut. Maka isteri si mati mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun minta petunjuk dan hidayah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunlah surah An-Nisa tentang berkenaan tentang pembahagian yang perempuan isteri si mati dapat 1/8 dan 2 orang anak perempuan dapat 2/3. Maknanya saya nak sebut apa? Zaman para Nabi dulu, para sahabat dulu pun ada kes-kes yang mula nak menafikan hak waris. Zaman lah ni banyak tak tuan-tuan? Lagi banyak. Lagi banyak. Macam contohlah orang kata, zaman dulu homoseksual. Kan? Suka jantan sama jantan, betina sama betina kan.
Zaman ni ramai tak? Lagi ramai. LGBT. Kita ni tuan-tuan sebenarnya penyakit maksiat tu ataupun penyakit yang buat masalah tu memang ada setiap zaman. Cuma zaman kita je berbeza. Sama ada zaman Nabi ataupun yang bukan zaman Nabi. Yang kita ni tiada Nabi. Maka kita kena berpegang teguh pada ajaran yang sebenar. Baik, Itu dia.